Okey, berjumpa lagi kita untuk topik yang seterusnya dalam struktur data dan modular part 2. Okey, untuk part 2 ni kita akan menggunakan satu cara memahami konsep menghantar parameter ke satu cara dan mengembalikan data. Tapi saya tak akan masuk pada topik ni lagi, menghantar parameter dan mengembalikan data. Saya akan tengok dulu menggunakan satu cara. Okey, seterusnya seperti biasa kita akan tengok standard pembelajaran bagi topik ni, di mana kita akan menggunakan satu cara dan memahami konsep menghantar parameter ke satu cara dan mengembalikan data. Tak apa, kita akan tengok dulu untuk kita gunakan satu cara. Okey, sebelum tu kita kena mengenali dulu apa yang dimaksudkan dengan satu cara. Okey, satu cara. Kalau kita tengok gambar rajah di sebelah kanan ni menunjukkan ada bos ataupun ketua dan ada di bawah dia ada beberapa orang pekerja-pekerja dia. Okey. Dari sini macam ataupun kita boleh gunakan situasi di sebuah sekolah lah, di mana ini adalah pengetua kita dan ini adalah guru-guru kita. Ini bermakna pengetua kita sendiri ni pun ada banyak kerja kan. Okey, banyak tugas di bawah tanggungjawab seorang pengetua. Jadi bagaimana dia nak menguruskan organisasi dia, jadi dia akan subkan kerja-kerja dia kepada guru-guru yang lain. Okey, jadi sesuatu tugas tu akan menjadi lebih mudah kan bila kita dah subkan tugas kita kepada orang lain. Okey, jadi pengetua akan membahagikan tugas mengajar ataupun apa-apa tugas kepada guru-guru di bawah pengurusan beliau. Okey, apakah kaitan situasi ni dengan komputer? Okey, apa dengan apa yang kita belajar ni lah. Ataupun apakah kaitan situasi pengetua dan guru-guru ni dengan satu cara ataupun apa kaitan dengan satu cara dalam komputer. Okey, kita tengok apa dia satu cara. Satu cara ialah kaedah modularisasi sama seperti pembahagian tugasan dalam kalangan guru. Okey, satu cara tu menunjukkan pembahagian. Okey, kita pembahagi. Okey, contohnya fail kod komputer panjang, mungkin ada banyak beribu-ribu baris, ada puluhan. Jadi sukar kita nak tulis, kita nak baca, kita nak ulang kaji atau kemas kini. Oleh itu kita menggunakan baris-baris kod komputer yang berkait, kita himpunkan dalam satu modul. Okey. Kita kumpulkan dalam satu modul dan kemudian kod-kod komputer yang panjang dapat dibahagikan dengan modul-modul. Okey, yang mana yang panjang yang ada kaitan kita kumpulkan bersama. Okey, jadi setiap modul adalah lebih pendek dan mengkhusus kepada tujuan tertentu saja. Okey, kalau kamu tengok contoh di sini, ini kalau tanpa modularisasi, di mana hanya satu modul main sahaja yang ada, tetapi bila kita melakukan modularisasi kod komputer, maka daripada modul utama tu ataupun modul utama main sahaja, di mana ada main sahaja, kita pecahkan kepada beberapa modul satu cara. Okey, jadi adalah satu cara 1, satu cara 2, satu cara 3 dan seterusnya. Itu maksudnya satu cara sub. Bila sub tu maksudnya kecil, kita kecilkan daripada tugas yang besar, kita pecah-pecahkan menjadi kecil. Okey, kita boleh tengok juga kenapa kita nak kecilkan, kenapa kita nak bahagi-bahagikan modul atau satu cara tu, kerana ada beberapa kelebihan dia. Okey, yang pertama, nampak tak, bila dah kecil jadi projek yang kompleks menjadi lebih ringkas. Okey, kod yang panjang-panjang kita kumpulkan bersama dan masukkan dalam satu cara. Kemudian lebih mudah untuk digunakan semula. Betul, kita nak guna, nak cari lebih mudah.
Okey, yang ketiga, lebih mudah untuk diuji, dinyah pijat dan juga untuk dibaiki sebab kita dah tahu dah dekat mana silap, kita boleh cari. Okey, kemudian yang keempat, membolehkan tugasan pengaturcaraan dibahagikan kepada ahli kumpulan yang berbeza. Ya, kita akan susun tugasan pengaturcaraan tu mengikut kumpulan-kumpulan yang sama. Kemudian, dan yang kelima, lebih mudah untuk menangani projek komputer. Itu antara kelebihan dia. Seterusnya, kita tengok bagaimana yang dikatakan sebuah sub atau cara. Kita tengok sub atau cara. Okey, kamu kena ingat sebuah sub atau cara mesti mempunyai kepala ataupun head kan, kepala dan badan. Okey, ingat ni lampu ni kan ada kepala dia. Okey, ada kepala dia. Kemudian ada badan dia. Ni Allah seconting tu kan. Okey, maksudnya macam itulah. Satu cara dia akan ada kepala dan ada badan. Okey, ini adalah contoh di mana kalau kamu nampak kat sini ada sinteks static void sub atau cara, kemudian ada kurungan. Okey, yang ni adalah contoh pengepala ataupun kepala, kita sebut sebagai header. Kemudian bermula daripada kita buka curly bracket ni, masuk sistem .out.println hello dunia, dan kita tutup dengan semicolon, kemudian tutup pula dengan curly bracket, maka ini kita sebut sebagai badan. Okey, ingat setiap satu cara akan ada kepala dan juga badan. Okey, bagi kepala ni, pengepala ni, okey nampak di sini. Setiap pengepala mempunyai komponen-komponen ini. Static, void, sub atau cara dan juga kurungan. Okey, static ni adalah kata kunci khas. Void ni ialah jenis data pulangan, yang ni kita akan tengok kemudian. Kemudian sub atau cara satu, sub atau satu maksudnya ialah nama sub atau cara, dan kurungan ni menunjukkan bekas parameter. Okey, kita akan tengok kemudian. Seterusnya, okey, ada penerangan penerangan bagi setiap komponen pengepala sub atau cara tadi. Okey, kan saya kata pengepala tadi bermula daripada static, void, sub, atur dan kurungan. Apa dia static tadi ni? Static ni ialah kata kunci. Okey, diletakkan di hadapan nama sub atau cara. Okey, ni nama sub atau cara. Diletak di depan. Kemudian tanpa kata kunci ini, sub atau cara tidak dapat digunakan secara langsung. Dan tanpa statik, sub atau cara memerlukan penghasilan objek sebelum data digunakan. Okey, jadi kita akan masukkan statik di hadapan sub atau cara. Seterusnya, jenis data pulangan. Okey, bila ada void ni, okey, tengok. Satu cara biasanya dia akan memulangkan hasil setelah badan satu cara selesai memproses data. Okey, yang ni kamu akan tengok nanti. Jadi jenis data pulangan di pengepala bergantung kepada jenis data yang ingin dipulangkan oleh badan. Contoh jenis data tu, bila sebut jenis data dia adalah integer lah, double, string, char dan seterusnya. Jika tidak ada keperluan memulangkan data, kita akan gunakan kata kunci void. Okey, maksud kita gunakan void ni jika tidak ada keperluan memulangkan data. Seterusnya, nama sub atau cara. Okey, kita gantikan dia tadi ni lah dengan sub atur. Okey, biasanya nama sub atau cara ni sama dengan nama pemula ubah lah, akan diberi oleh pengatur cara. Jadi sebarang nama yang sesuai kita berikan bersesuaian dengan kita punya atur cara apa yang kita nak buat. Okey, dan nama mestilah bermula dengan huruf kecil, nampak tak? S huruf kecil. Dan boleh mengandungi angka tetapi bukan simbol. Dan yang seterusnya kita tengok bekas parameter.
bekas parameter dikepil oleh tanda kurung. Okey, buka kurungan dan tutup kurungan. Jika bekas parameter adalah kosong, simbol macam ni. Simbol macam ni lah. Bila bekas parameter tu kosong, dia tak ada apa-apa, dia biar macam tu je. Jika bekas menerima parameter, maka jenis data dan nama parameter akan dikepilkan. Contohnya, okey, kalau kata ada orang kata menerima parameter, maka dekat sini dia tak akan kosong lah, dia akan buka lah kurungan, dia letaklah macam ni, mungkin dia masukkan jenis data dan juga nama parameter. Okey, di sini dia akan letaklah integer in quantity. Contoh, yang ni macam ni kosong. Kalau ada parameter, dia akan masukkan. Okey, contoh ni menunjukkan in quantity menerima parameter integer yang bernama quantity. Okey, parameter ialah pemboleh ubah sebenarnya. Okey, ingat parameter ni sebenarnya adalah pemboleh ubah untuk menyimpan nilai hantaran kepada satu cara. Okey, kamu juga perlu tahu yang satu cara ni ada dua. Yang pertama ialah satu cara main, kemudian ada satu cara lain. Okey, kita tengok dulu satu cara main ni. Satu cara main adalah satu cara yang istimewa kerana dia adalah satu cara wajib dengan nama main. Okey, dengan nama main. Main ni kalau ikut dalam bahasa Melayu macam utama kan. Jadi satu cara main ni dia boleh wujud tanpa satu cara yang lain. Kemudian dia mengandungi baris pertama pernyataan yang mesti dilaksanakan komputer. Seterusnya mengandungi baris terakhir pernyataan yang mesti dilaksanakan komputer. Maksudnya satu cara main ni dia akan mengandungi baris pertama pernyataan dan baris terakhir pernyataan. Okey, kita tengok contoh satu cara main. Okey, ni saya ulang balik, benda yang sama juga, mengandungi baris terakhir. Bagi satu cara main. Okey, kita tengok di sini, satu cara main mempunyai sinteks yang serupa dengan sinteks umum satu cara, tetapi dengan reka bentuk kepala yang unik. Okey, bagi satu cara main, dia akan ada di sini public static void main string square bracket arcs dan tutup kurungan, dan akan ada curly bracket. Okey, kamu selalu sangat jumpa kan yang ni, kamu akan jumpa sinteks ni, public static void main, tapi tak kenal lagi apa benda ni kan. Okey, di sini public static void main string sampailah ke tutup kurungan arcs ni ialah pengepala, dan kurung dalam curly bracket ni kita sebut badan. Okey, di sini ada penerangan bagi setiap komponen dalam pengepala ni. Contoh public static tadi kata kunci khas, kemudian void tadi jenis data pulangan, main ni adalah nama wajib. Okey, nama wajib, kemudian dan string, square bracket arcs dan juga curly bracket ni adalah parameter wajib. Parameter tadi saya sebutkan pemboleh ubah kan. Okey, kita tengok yang seterusnya, penerangan tentang setiap komponen tadi. Okey, kalau kita dibagi kat sini tadi kan, public static void main string arcs. Okey, kemudian ada, ini adalah badan, ini adalah kepala. Okey, kata kunci khas dia tadi ni public static ni lah. Public static ni adalah kata kunci khas. Okey, dia mempunyai kalau satu cara main dia mempunyai kata kunci khas public dan static. Okey, kalau kata kunci ini kalau untuk satu cara main.
Saat atur cara main dia akan mempunyai kata kunci khas iaitu public dan static. Public ialah skop akses sub atur cara. Bermaksud public membolehkan sub atur cara ini diakses dari mana-mana kod projek. Okey, itu maksud public. Kemudian semua sub atur cara mempunyai static, kata kunci khas supaya dapat digunakan secara langsung tanpa objek. Okey, kemudian jenis data pulangan tadilah. Sub atur cara main tidak memulangkan data maka menggunakan void. Okey, ingat kita guna void untuk tidak pulangkan data, dan sub atur cara main tidak memulangkan data maka dia akan gunakan void. Okey, kalau nama sub atur cara ni, nama wajib ialah main. Okey, nama pun sub atur cara main, jadi nama wajib dia ialah main, nama sub atur cara ni. Dan bekas parameter tadi, bekas parameter mesti mengandungi parameter tata susunan string dengan nama args. Okey. Okey, kita tengok ini adalah contoh atur cara yang saya sebut tadi, sub atur cara main. Okey, di mana penyataan 2 dalam sub atur cara main akan menentukan sifat atur cara. Jadi, oleh itu penyataan 2 ini seharusnya ditulis berasaskan algoritma yang telah diuji. Okey, kamu tengok pada contoh sub atur cara main ni, kalau dia nyatakan di sini baris yang keempat hingga yang ke-6. Okey, sebelum saya cerita yang tu, kita kena tengok dulu. Sebenarnya sub atur cara main berada pada baris yang ke-4 hingga yang ke-6. Okey, sub atur cara main. Sebab apa kamu nampak tak? Dia kena ada dah. Public, static, void, main. Okey, di sini telah menunjukkan sub atur cara main. Okey, sub atur cara, dan kamu kena ingat sub atur cara mesti berada dalam badan kelas. Badan kelas tu maksud di sini lah ni, public class. Badan, okey ni sebab dia berada di dalam maka dia adalah badan, ini adalah head. Okey, berada dalam badan kelas my class. Maksudnya kamu berada dalam kelas, badan kelas. Kelas ni nama dia my class. Jadi dia berada dalam badan my class. Dan badan my class adalah dari baris 3 hingga 8. 3 hingga, okey. Badan my class. Baris 3 bermula daripada baris 3 hinggalah 8. Ini adalah badan bagi my class. My class ni lah, nampak tak nama kelas tu? Badan my class. Sebab tu dia kata sub atur cara main ni berada pada badan my class. Okey, pada badan my class. Okey, jadi bila dah keluar saja arahan macam ni, jadi system.out.println hello Malaysia, dia akan mengeluarkan output macam ni. Ingat sub atur cara main akan ada public, static, void, main. Okey, seterusnya kita tengok penerangan bagi contoh atur cara tadilah. Okey, dalam rancangan tersebut sub atur cara main terletak pada baris 4 hingga 6, ya, seperti yang saya nyatakan tadi. Kemudian sub atur cara mesti berada dalam badan kelas my class, dan badan my class adalah dari baris 3 hingga 8 yang saya dah terangkan tadi. Okey, baris pertama dalam main adalah pada baris 5. Okey, baris pertama dalam main. Ni, nampak tak? Ini adalah baris pertama bagi main. Okey, ini kan sub atur cara main. Sub atur cara main akan bermula daripada 1 ialah pada baris 5. Itu maksud ayat dia. Kemudian pernyataan kod Java system.out.println hello Malaysia akan mencetak hello Malaysia pada skrin output. Dan baris 6 ialah simbol kurung dakap penutup
yang menandakan pengakhiran satu cara main program Java. Seterusnya kita tengok pula satu cara lain. Tadi kita dah tengok dah satu cara main. Apa bezanya satu cara lain ni pula? Okey, satu cara lain ni ialah sejenis satu cara, pelajar tekan. Okey, satu cara lain ialah sejenis satu cara yang istimewa kerana satu cara lain adalah serupa dengan main tetapi lebih ringkas. Dia sama macam main tapi dia lebih ringkas. Yang ni pun sama juga, dia ada static void seatur satu. Ini saya dah terangkan tadi. Okey, di manakah perbezaan dia? Okey, ini contoh Ini contoh bagi sinteks dalam Java. Okey, dia ada static void hello, dia ada tutup kurungan, kemudian dia buka dengan curly bracket, system.out.println hello dunia dan tutup. Okey, kalau kita tengok di sini, dalam fail kod sumber, satu cara baharu ini terletak di luar satu cara main. Seperti mana satu cara main, satu cara lain juga mesti berada dalam badan kelas. Okey, kamu tengok dalam satu cara ni. Kalau kamu perasan di sini ada public static void main string args. Okey, yang ni tadi saya kata apa? Bila ada public static maka dia adalah satu cara main. Tetapi berbeza dengan satu cara lain, dia tak ada public, dia hanya ada static void hello. Ini adalah satu cara lain. Okey, nampak tak? Okey. Dan satu cara lain ni sama juga macam satu cara main, dia akan berada di dalam badan kelas my class. Okey, diterangkan kat sini. Okey, boleh nampak tak perbezaan dia? Perbezaan antara satu cara lain dan satu cara main. Satu cara main akan ada public, static void dan ada dekat sini terang-terang dia letak main. Okey, kalau satu cara lain tak ada, dia hanya simple saja, dia ringkas. Jadi dia akan terus masukkan static void dan hello. Okey. Okey, kita tengok pada contoh yang kedua ni. Okey, bila dia bagi satu cara macam ni, okey, mana kita boleh nampak public pada baris 4 ini adalah satu cara main. Okey, sebab dia ada main, lepas tu ni adalah public. Kemudian ada satu cara lain tak? Ada ni, static void masuk markah. Ini ialah satu cara lain. Apakah nama satu cara ni? Okey, ini adalah satu cara. Nama satu cara ni ialah satu cara masuk markah. Ini nama satu cara lain lah. Satu cara main, satu cara masuk markah. Kalau soalan di sini dia suruh kamu print Okey, public static void main, string dan seterusnya. Kemudian ada static void masuk markah. Kemudian dia declarekan double bagi markah komputer. Bila ada perkataan system.out.println ni, saya bagi tahu apa? Kita kena cetak. Jadi komputer akan cetak macam mana? Okey, ni komputer akan cetak input markah sains komputer. Kemudian kamu nampak tak ni java.util.scanner. Scanner sama dengan new java.util.scanner system.in. Ingat tak saya cakap ni? System.in. System.in maksudnya input. Okey, kita menggunakan kod prosedur java.util.scanner ni untuk membaca java.util.scanner untuk kita baca input daripada pengguna.
Okey, dan kita isytiharkan pun boleh ubah scanner. Okey, ni java.util.scanner ni untuk baca input pengguna. Kemudian kita masukkan pun boleh ubah scanner sebagai jenis java.util.scanner. Makanya kita umpukkan dengan objek new java. Okey, senang untuk kamu ingat macam itulah. Okey, bila ada java.util.scanner ni, dia akan membaca input daripada pengguna. Maksudnya sistem ni akan memerlukan pengguna masuk. Jadi di sini bila dia tanya ada type input markah saiz komputer, jadi pengguna pun type okey 38 contohnya lah kan. Jadi dekat sini kamu nampak markah komputer sama dengan scanner.next double. Okey, pada baris 12 ni kita pun boleh ubah scanner tadi digunakan untuk membaca input jenis double. Akan membaca input jenis double daripada skrin menggunakan prosedur next double. Jadi dekat sini dia akan print lagi sekali system.out.println dan keluarlah dalam output akan keluar macam ni, markah saiz komputer adalah 38. Okey, ingat saya cakap tadi java.util.scanner. Scanner ni maksudnya membaca input daripada pengguna. Okey, ini adalah penerangan tadilah. Saya beritahu kan, nama satu cara tadi ialah satu cara masuk markah yang terletak pada baris 9 hingga 15. Baris 9 hingga 15. Okey, ini adalah satu cara masuk markah. Kemudian dalam badan kod terdapat penggunaan prosedur java.util.scanner untuk membaca input pengguna. Saya beritahu tadi. Lepas tu untuk menggunakannya, isytiharkan pun boleh ubah scanner sebagai jenis java.util.scanner dan umpukkan dengan objek new java.util.scanner system.in. Kemudian kita akan lakukan pengumpukan objek java.util.scanner system.in dan dilakukan sekali sahaja. Dan pada baris 12, pemilih ubah scanner digunakan untuk membaca input jenis double daripada skrin menggunakan prosedur next double. Okey, saya rasa setakat itu saja dulu bagi topik yang pertama ni, dan kita akan sambung seterusnya dalam kelas kita yang lain. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.